Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah atas segala dosa kesalahan kita. Kita mohon perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita, dan kita mohon bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami kitabnya. Insya-Allah taala sebagai tazkirah kita pada pagi ini, insya-Allah kita akan lihat kepada surah Al-Furqan ayat yang ke-63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم. Ayat ini dinamakan ayat Ibadur Rahman. Surah Ar-Rahman, surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Saya ada tulis, tak keluar ke? Dah tulis tempat situ. Surah Al-Furqan, ayat yang ke-63, muka surat 364. Cuba tengok tempat skrin, ada tak? Dah tulis tempat skrin tu. Surah ni, surah akhir surah Al-Furqan ni, ayat-ayat ni dinamakan ayat Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Tengok aja muka surat 364. Surah Al-Furqan muka surat 364. Ayat-ayat Ibadur Rahman. Jadi ini adalah gugusan ayat lah. Gugusan ayat menerangkan kepada kita tentang ciri-ciri akhlak. Ciri-ciri akhlak Ibadur Rahman. Ibad ini adalah hamba. Kalau kita tengok hamba ni macam tak glamour lah nama hamba. Hamba glamour tak? Tak glamour. Hamba. Tak ada orang tulis name card dia hamba Allah. Tak ada. Dia mesti tulis title dia. Title hamba ni jarang orang gunakan. Tapi dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kata hamba ni dia adalah tingkatan yang tertinggi sekali. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka dipanggil Abdullah wa Rasuluh. Hamba Allah dan rasulnya. Kenapa pula manusia tak rasa bangga dengan gelaran hamba Allah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga sekali dengan gelaran hamba. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia tak kenal Ar-Rahman, Ibadur Rahman, hamba Rahman. Saya buat contoh, kalau seorang itu dia kerja guard lah. Dia kerja guard. Kita nama guard aja. Security guard. Dia tak bangga kalau dia guard aja, dia tak ada tulis name card dia. Dalam name card dia tulis security guard, tak ada.
Dia dia tak tulis pasal guard kan, guard macam tak glamour lah nak tulis apa ni, nak tulis nama guard tempat name card. Tapi kalau dia royal guard, royalnya guard, raja punya guard raja atau prime minister punya guard, agaknya dia tulis tak? Dia tulis royal kan, oh royal guard. Engkau kerja apa? Aku kerja guard aja. Guard, royal guard. Orang tengok royal guard jadi dia rasa bangga kalau royal guard. Jadi diidhafakan. Bila disandarkan kepada raja ke, prime minister ke, atau film star ke, atau pemain bola punya guard aja, dengan sendirinya title dia naik. Kemuliaan dia naiklah, dipandang orang. Jadi sama juga hamba ni, Abdun ini, dia tak glamour. Tapi kalau dia Abdullah, hamba Allah, barulah. Kalau orang tu kenal Allah saja, bagi orang yang tak kenal Allah, dia tulis hamba Allah pun, Abdul Rahman ke, Abdullah ke, Abdul Rahman, dia tak rasa tinggi, pasal dia tak kenal Tuhan. Pasal dia tak kenal Ar-Rahman, Allah Rahman. Tapi kalau macam Rasul, macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul yang kenal Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka ni bangga dengan gelaran Ibadur Rahman, Abdul Rahman ataupun Abdullah. Dan sini Allah Subhanahu wa taala puji mereka. Dan dalam ayat ni ada 12 sifat, tuan-tuan. 12 sifat, 12 karakter lah kita cakap, ataupun sifat Ibadur Rahman. Kaedah ni digunakan sekarang. Quran lama lagi dah guna. Ciri-ciri good habits ke sekarang ni kan, successful punya habit lah, ciri-ciri entrepreneur yang bagus lah, successful people or person. Banyak buku kan itu tuliskan tentang ciri-ciri orang-orang berjaya. Berapa ciri mereka? Ada 7 good habits lah, ada 12, ada berapa puluh. Jadi dari dulu Al-Quran dah gunakan. Al-Quran, kaedah ni Al-Quran dah gunakan dari dulu sekali. Allah jelaskan kepada kita ciri-ciri habit-habit ataupun akhlak Ibadur Rahman, orang yang hamba-hamba Ar-Rahman ni. Apakah ciri-ciri mereka? Jadi ada 12 akhlak mereka. Ini akhlak, kalau kita bacalah, ada buku tentang Ibadur Rahman ni, kalau kita baca, dia merangkumi semua asas kepada akhlak yang baik, yang perlu ada dalam diri seorang. Ulama berbeza pendapat juga. Adakah ciri-ciri 12 ni mesti ada pada satu orang, ataupun di sini ada orang ni contohlah dia kuat solat, ada yang kuat infak, ada yang ini, ada yang itu. Jadi ulama beza pendapat. Ada yang cakap semua cirinya ada pada diri seorang. Ada yang cakap tak semestinya. Tak semestinya. Mungkin dia ada berapa ciri aja. Mungkin dia ada satu yang lain tu macam biasalah, normal. Tapi kalau macam contohlah, kalau solat malam ni dia menyelah lah. Dia macam tekun lah dalam solat malam. Yang lain semua macam biasa, contohlah macam gitu. Tapi kalau ada semua, masya-Allah, itulah Ibadur Rahman. Pertama sekali kita tengok secara ringkas. Saya ingat kita ambil masa 2 hari lah, hari dengan besok, untuk bincangkan tentang beberapa ciri untuk sebagai peringatan bagi kita, untuk kita contohi, letakkan ni sebagai target kita lah, nak capai ciri ni. Kalau kita ada resolusi, inilah yang terbaik untuk buat apa ni, azam untuk kita capai. Ada piawan lah, ada satu target lah untuk kita capai. Ada kita boleh set a goal lah dalam hidup kita, apa yang kita nak capai. Cara terbaik adalah ikut Al-Quran. Apakah ciri-ciri? Senang aja ulama cakap. Nak jadi orang baik, awak nak jadi orang baik? Ya. Nak jadi orang baik, cakap ikut orang baik. Ni suara terputus-putus. Kita tak boleh buat apa, tak boleh buat adjust apa-apalah Syekh.
Suara terputus, suara terhenti, gambar tak cantik. Ini bukan TV, kita boleh adjust, kita tak boleh buat adjust. Seadanya lah. Seadanya, dapatlah seadanya. Kalau putus pun apa nak buat kan. Jadi nak jadi orang baik, kata ulama, ikut orang baik aja. Nak jadi orang baik, awak nak jadi orang baik, ikut orang baik. Jadi kalau dapat kita ikut. Kalau dapat kita cubalah. Ini bukan untuk tonton, untuk diri saya, untuk diri saya. Kita berusahalah agar kita capai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala puji tentang ibadur rahman. Yang pertama sekali, alladzi wa ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, alladzina yamshuna 'alal ard hauna. Itu mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan hauna. Dengan hauna ni dengan tawaduk. Sini dengan sopan santun, dengan sopan santun lah diterjemahkan hauna, tapi dalam tafsir dia kata tawaduk. Jadi itu mereka ni tawaduk. Tawaduk macam mana tuan-tuan? Tawaduk ni senang aja nak tengok orang tawaduk ke tidak. Kalau dia tak cepat melenting lah. Dia lawan tawaduk ni, lawan kepada sombong. Kadang seorang itu sombong tu biasa dengan harta, dengan ilmu, dengan paras rupa, dengan benda-benda luaran lah. Biasanya orang sombong. Jadi orang tawaduk ni, dia ada benda-benda tu semua. Tapi dia tawaduk. Dia ada ilmu tapi dia tawaduk. Dia ada harta tapi dia tawaduk. Dia ada rupa yang cantik ke apa, tapi dia tawaduk. Tawaduk. Macam seorang itu, dia pandai. Saya dulu ada seorang pensyarah, English punya pensyarah, lecturer. English punya lecturer. Dia pergi fast food. Saya ingat McDonald ke Burger King. Dia tengoklah papan tanda tu, apa burger, apa makanan ini. Si apa ni, budak tempat kaunter tu ingat dia macam makcik mana, padahal dia English punya lecturer. Dia kata, makcik tak faham saya beritahu makcik, ini makna apa, ini Allahu Akbar. Dia ni lecturer English, diajar oleh budak di kaunter tu kan. Budak di kaunter tu, kalau kita lah, aku tahulah, aku ada PhD dalam English ke apa, tapi dia selamba je. Tapi dia mana boleh adik boleh tunjuk itu apa, dia macam tak melenting pun. Itu tawaduk lah. Itu tawaduk. Orang ni dia tak sombong. Kadang kita sombong dengan pendapat kita sombong macam kita tahu je. Macam orang kalau salah beza pendapat dengan kita je, kita tak ada hauna tu. Itulah tak ada tawaduk sangat. Tawaduk walaupun kita benar, tapi tawaduk sikit. Tapi tawaduk itu maksud ulama. Hauna ni adalah orang yang humility lah. Orang yang humble, orang panggil lah, macam-macam lah apa ni, kita kata terjemahan. Yang pastinya orang ni dia merendah diri dan dia tidak sombong. Dalam apa situasi dia tak sombong. Apa lagi jadi dia test Allah test dia punya tawaduk. Jadi kita jangan claim kita orang yang tawaduk sebelum kita dites. Jadi test dia apa? Wa idza khatabahumul jahilun, apabila orang-orang jahilun ni orang yang kurang sopan, orang di sini cakap orang yang kurang sopan menghadapkan kata-kata kepada mereka. Kalau orang yang jahil ni dia macam foolish punya orang, dia bukan tak tahu, dia bukan jahil, dia tak tahu, tapi dia action dia macam foolish lah, macam orang di jalan raya kan, jalan raya tak langgar pun CP je nak kena, keluar dengan buat parang lah, dengan buat tukul lah apa. Itu kadang orang tu berpendidikan tapi dia act macam orang jahil lah. Orang jahil macam gitu. Jadi bila orang okey, terganggu sikit tuan-tuan. Jadi di sini dia kata bila orang nak tahu orang ni tawaduk ke tidak, tengok bila orang yang berlaku kasar kepada mereka.
Orang-orang yang tak sopan lah kita kata cakap dengan mereka. Itu test dia. Test dia orang ni tawaduk ke tidak. Jadi bila orang-orang jahil bercakap dengan mereka, berurusan dengan mereka dalam satu keadaan lah. Satu qalu salama. Mereka berkata salam. Salam ni apa tuan-tuan? Dia terjemah mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Salam ni bila kita bila kita jumpa seorang itu, kita ucap salam. Salam alaikum, salamun alaikum ataupun assalamualaikum. Salam ni artinya selamat daripada perkara yang tidak diingini atau bebas. Salam ni bebas jugalah. Macam orang tu selamat daripada hutang, dia salam. Salam ni kita ucapkan bila berjumpa. Bila berjumpa dan berpisah. Dengan kawan kita, bila kita jumpa dia, kita ucap salam, dan berpisah pun kita juga assalamualaikum, salam. Berpisah. Yang ini salam, yang ini qalu salamah, ini adalah salam perpisahan. Berarti apa? Bila mereka engage dengan orang-orang yang tidak beradab ni, bila orang-orang ni dah maki hamun mereka, mencela mereka, kutuk mereka ni, dia pun cakap assalamualaikum. Dia pun tinggalkan orang ini. Jadi salam perpisahan. Dia tak nak perkara yang tidak diingini berlaku, dia boleh stop. Dia tak teruskan. Dia tak teruskan dengan cacian orang tu lah, dengan balas balik dengan apa, tapi dia pun cakap salam. Jadi itu kata ulama, salam perpisahan. Dia boleh tahan dia punya cool dia, dia punya ketenangan, tenang dia, dan dia ucapkan kata-kata damai lah. Kita cakap kata-kata aman ataupun selamat daripada perkara yang tidak diingini. Itu satu tuan-tuan. Kadang kita tengok orang ni tawaduk, tempat kaunter, baiklah orang ni, bersopan lah, itu semua. Tapi tengok bila diuji dengan orang datang, kau tak tahu buat kerja ke apa? Aku tunggu dah lama gini. Macam mana dia respon? Allahu Akbar. Nak tengok macam mana orang ni respon. Kadang kita tengok ustaz-ustaz, baik je ustaz ni. Tapi tengoklah bila kena maki hamun, kena fitnah, kena itu, tengok mana baik dia. Saya ada seorang kawan tuan-tuan, Ustaz Zul nama dia. Ustaz Zul, kawan saya. Dululah saya selalu bersama dengan dia, dan saya banyak belajar akhlak daripada dia. Saya tengok dia orang dia memang baik sangatlah. So far lah manusia yang saya pernah temui ni, dia kira top rank lah. Dia orang yang di antara saya rasa manusia yang terbaik sekali di dunia ni lah, yang paling saya temui. Satu hari tu tuan-tuan, di Woodlands, dia parking kereta dia lah. Dia parking kereta dia belakang lori. Jadi belakang lori, kita nak naik sekejap aja atas tingkat 2 ke Andalusnya office. Dia park belakang lori. Dia ingat lori itu lama kan bekerja. Lepas tu lori itu dari atas kita dah dengar dia horn. Jadi kita tengok bawah, alamak, orang lori itu nak keluar lah. Nak keluar, kita dah park belakang dia. Kita pun, dua orang pun turun. Pakcik ni dah maki tuan-tuan. Maki, bodoh kau ingat orang nak kerja lah. Dah maki bawah pakcik. Bising betul lah. Saya pula cakap, macam mana ustaz ni nak jawab kan? Saya dah memang give up lah tuan-tuan. Saya memang tak jawab terus lah. Saya pun take cover lah belakang dia kan. Macam mana ni ustaz ni nak jawab? Macam mana dia nak handle situasi tu? Ni orang maki tuan-tuan. Orang maki, orang marah betul dengan dia. Allahu Akbar. Jadi dia pun pergi depan pakcik tu. Apa dia nak cakap ni? Ini betul-betul saya nak tengok akhlak dia. Dia cakap satu benda je. Dia datang, muka dia serius lah. Pakcik dia tak balas apa. Dia cakap, pakcik, saya takkan reverse, saya takkan keluar kereta ni kalau pakcik tak senyum. Pakcik ni bila dengar macam gitu, lagi mengamung. Kau ingat aku budak-budak ke apa? Dia marah lagi kan. Cepatlah aku keluarlah, jangan cakap banyak. Tak ada, saya serius pakcik. Dia cakap je, saya serius. Saya takkan keluar, saya takkan keluarkan kereta ni kalau pakcik tak senyum.
At last pakcik ni senyum. Peluk dia. Okey lah. Cepat, sekarang ni aku dah senyum. Okey, keluar. Ya Allah, boleh jadi kawan lepas tu. Allah, itulah saya tengok ini saya memang apa ni, hormati dia lah. Saya memang respect dia lah, tengok akhlak dia banyak akhlak yang terpuji bila saya berapa tahun lah dengan dia. Banyak sekali kita boleh belajar. Itu satu insiden lah tuan-tuan. Jadi inilah orang-orang ni, dia tawaduk tapi bila dia test saja tengok macam mana. Kita ni boleh nampak macam humble, macam orang humble gini semua, tapi belum kena test. Belum, jangan cakap lagi. Belum kena. Orang hon aja kita dah mengamuk kadang. Contohlah kita bawa macam tawaduk je bawa kereta. Belakang ada orang hon aja dah mengamuk tak tentu pasal, dah jeling orang, nak hon balik lah, nak kejar lah, nak apa. Itu tak termasuk. Jadi ini yang susah ni. Saya tengok first saja, ciri-ciri yang pertama pun susah. Bertahun-tahun kita nak kontrol sebab itu ada temper, anger punya management lah, apa management nak kontrol, manage kita punya kemarahan. Kalau saya sendiri tempat surau, tempat masjid, duduk di atas tikar sembahyang, tak ada apa-apalah. Tapi jangan dikacau orang. Bila orang-orang jahil kacau aja, kita mengamuk. Takut kita yang jadi orang jahil pula, kita yang terbalik pula, kita yang jahilun pula, orang-orang jahil ni. Jadi itu ciri yang pertama tuan-tuan, urusan mereka dengan manusia. Orang yang tawaduk dan orang yang boleh handle situasi yang tidak diingini. Kemudian itu di siang hari dengan manusia. Di malam hari pula, Allahu Akbar, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan mereka ni yabit ini menghabiskan malam mereka. Malam mereka dihabiskan apa? Sujud dengan berdiri. Sujud, lama sujud mereka. Dan berdiri ni lama juga kepada Tuhan mereka. Ini malam mereka habiskan. Ini setiap malam tuan-tuan. Dia pakai, kalau kita belajar bahasa Arab, yabitu ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' nak tunjukkan istimrar. Berterusan benda ni. Hari-hari, tiap-tiap malam. Malam mereka ni adalah ibadat kepada Allah SWT. Kita tengok malam kita, berapa persen kita gunakan untuk beribadat kepada Allah SWT. Pasal panjang tuan-tuan, malam. Dan Allah tak cakap tentang solat 5 waktu. Allah cakap tentang solat malam ni solat malam ataupun solat tahajud. Kenapa tuan-tuan? Kalau orang ni dah boleh istiqamah, dah boleh melazimi solat tahajud, dah boleh menjadi kebiasaan dia untuk bertahajud, apa lagi solat-solat biasa ni. Yang berat ni solat apa tuan-tuan? Solat 5 waktu ke solat tahajud? Bagi kita orang biasa ni, solat tahajud lah. Yang 5 waktu ni tak ada apa-apa. Kadang-kadang cakaplah tadi subuh, sekejap aja kita solat. Tahajud ni qiyaman sujadan, dalam keadaan sujud dengan qiyaman ini orang yang qaim, tapi dia selalu qaim ni dinamakan qiyamah. Ini lama dia punya berdiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri tu bila solat tahajud tu baca berapa juz tuan-tuan? Baca 5-6 juz satu rakaat aja baca. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Nisa, surah Maidah, terus saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Kita kalau nak mencontohi ni, qiyaman kita kena lamalah. Takkan bangun solat tahajud baca qul ya kulhu aja, tak boleh lah. Atau inna ataina baca alam tara aja, tak boleh. Jadi kalau tak ada, tuan-tuan ambil mushaf, ambil itu, ambil yang sekeping lah. Kalau nak ambil Quran yang besar, berat pula, ambil yang satu juz-nya. Quran letak, tuan-tuan letak dan baca. Baca kalau nak lama lah. Kalau kita baca satu rakaat ni tuan-tuan, kalau kita baca satu rakaat 2 muka surat lah. Kalau kita baca satu muka surat aja, satu muka surat 2 rakaat itu makan masa dalam 15 minutes, dalam 15 minit. Tapi kalau kita baca muka surat ni dengan ni, satu rakaat 2 muka surat,
maka kita punya qiyamul lail atau solat tahajud kita 2 rakaat setengah jam. 2 rakaat setengah jam. Jadi kalau biasanya orang buat 8 rakaat, 2 jam lah, 2 jam buat. Kalau 2 rakaat setengah jam, jadi 8 rakaat itu adalah 2 jam. 2 jam dia qiyamul lail. Jadi berdiri. Dikira dalam qiyamul lail ni, dalam tahajud ni, yang dia punya markah tinggi tu tempat mana? Kata Imam Syafi'i, markah tinggi dia adalah tempat berdiri. Berdiri itu yang kena lama. Kalau kita solat 100 rakaat, berdiri kita tak sampai 1 minit. Dengan orang yang dia bawa 2 rakaat aja, tapi berdiri dia lama sampai 1 jam dia berdiri. Bayangkan Ibnu Abbas dia 2 rakaat itu ataupun 1 rakaat atau 2 rakaat itu dia habiskan surah Al-Baqarah. Kita cakap boleh dia hafal. Kita tak hafal pun boleh. Sekarang ni tak ada reason kita cakap aku tak hafal surah panjang-panjang. Mana dah ada mushaf. Aisyah radhiyallahu anha, dia solat dengan mushaf, pakai tengok mushaf. Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini boleh saja kita pegang mushaf untuk solat. Kita nak satu Al-Baqarah pun boleh juga. Tapi tengoklah kita biasanya orang kita dia tak nak berdiri lama, dia nak rakaat dia banyak. Dia yang dikira adalah lama. Jadi qiyamah ni, mereka ni orang yang berdiri. Sujud mereka lama. Sujud mereka lama sangat. Lama dia. Mungkin sendiri boleh lah. Sujud mereka lama je. Berdiri mereka pun lama. Jadi itu mereka habiskan malam mereka. Malam mereka ni dia habiskan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siang hari dengan manusia, malam hari dengan Allah. Itu yang kedua ciri. Yang ketiga, khauf, takut. Diri mereka ni takut. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Mereka berdoa di malam hari itu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhan kami, sisihkan atau palinglah azab neraka jahanam dari kami. Inna 'adzabaha kana gharama. Kerana sesungguhnya azab siksaan itu adalah kebinasan yang kekal, yang melekat. Gharam ni macam hutang. Hutang ni kalau kita berhutang dia sampai bila-bila. Kalau kita tak bayar ni, dia akan ikut kita mana-mana hutang kita. Baring ke, tidur ke, masuk tandas ke, keluar rumah ke mana, dia akan ikut kita. Gharaman ini macam hutang lah. Jadi siksaan ini dia akan berkekalan, terus menerus. Inna hasa'at mustaqarra wa muqama. Sungguhnya neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat penetapan dan tempat tinggal. Seburuk-buruk. Jadi ciri-ciri yang ketiga ni adalah mereka ni orang yang takut dengan neraka jahanam. Jadi mereka kerana apa yang saya fahamlah, kerana takut ni mereka boleh berjaga malam. Takut dengan neraka ni buat mereka boleh berjaga malam. Kita ni tak berjaga malam ni, tak boleh jaga malam ni kerana sifat takut tu tak ada. Macam orang ni takut tertinggal bas. Dia tak boleh tidur malam. Takut tak pas exam. Besok ada peperiksaan. Dia takut. Malam dia cepat bangun untuk dia belajar. Mesti ada elemen takut tu. Kita tak bangun malam ni kurang takut. Kalau kita takut akan azab Allah pasal dosa-dosa. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dosa-dosa kita takut. Kita ni senang nak cakap dosa dah confirm buat. Confirm tak tuan-tuan kita buat dosa-dosa kita? Dah confirm tak? Dah confirm. Dah buat, dah madilah kita cakap. Dah lepas kita dah buat dosa kita. Pengampunan confirm tak? Tak confirm. Kita harap aja kita dapat pengampunan Allah. Tapi dah dapat belum? Dah confirm tu Allah Subhanahu Wa Taala dah ampun kita. Dah dapat surat ke yang Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat kita. Yang ini tak confirm lagi. Ini tak confirm. Tapi yang dosa tu dah confirm. Jadi yang kita nak takut ni tempat yang dah confirm punya. Dan dosa yang kita buat, ada tak dia punya denda dia? Ada tak dia punya azab dia? Ada.
macam-macam dosa kita buat, menggunung, tinggi menggunung, kita cakap. Banyak sekali dosa-dosa dan dah confirm kita dah buatlah benda tu dah terlanjur atau dah terlepas kita buat, dan dia punya siksaan pun dah ada. Cuma dia punya pengampunan kita belum dapat lagi. Bukan belum dapat lah, kita tak nampak lagi atau belum terima, belum sampai kepada kita pengampunan. Ini yang buat sebenarnya kalau betul-betul kita risau. Tapi tak tahulah pasal kita ni degil sangat. Kita tak risau benda ni. Yang kita risau sebenarnya, adakah kita punya nasib nanti di akhirat tu. Bagaimana kita akan berdiri di hadapan Allah dengan membawa dosa. Bagaimana kita akan masuk ke dalam kubur yang sempit ini dengan dosa-dosa kita ni. Kita tak boleh deny, kita tak boleh nafikan yang kita dah buat dosa ni. Dan dah diterima tak taubat kita? Mana ada letter acceptance, penerimaan? Tak ada pun. Hatta lepas Ramadan ni diterima tak puasa awak? Puasa awak diterima tak lepas Ramadan ni? Jangan cakap aku yakin terima. Mana boleh macam gitu? Kita tak tahu. Aku harap ulama 6 bulan selepas Ramadan ni mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan mereka. Jadi kita punya taubat, kita punya amalan, kita punya istighfar, semua ni masih belum dapat confirmation daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebenarnya merisaukan kita sebenarnya. Itu yang merisaukan. Macam seorang yang nak masuk universiti, dia dah buat permohonan semua, tapi result belum dapat. Kan dia mohon kan, setiap malam dia mohon. Result belum keluar lagi. Accepted belum dia punya permohonan masuk universiti. Result belum keluar. Memanglah dia, macam mana hati kau? Okey tak? Takkan aku yakin aku diterima. Mana ada orang cakap macam gitu? Apalagi kalau rayuan. Contohlah rayuan, kalau di sinilah universiti, kalau kita apply UPU dulu, kita nak masuk universiti, lepas tu ditolak kita punya permohonan, ditolak. Sekarang ni rayuan yang second time kita mohon untuk merayu, lagi kita dalam keadaan tak confident. Ini rayuan ni tak tahu terima. Jadi istighfar ni, taubat ni macam rayuan, tuan-tuan. Kita dah tahu itu salah, kita dah buat. Dah tahu itu dosa, kita dah buat. Sekarang ni kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rayuan ni kita belum dapat lagi sama ada rayuan kita diterima ke tidak. Jadi macam mana hati seseorang itu bila dia tahu yang rayuan dia belum diterima? Tak boleh tidur, senang nak cakap. Malam tak boleh tidur. Tapi kita boleh tidur. Ini benda tu tak nampak depan kita. Benda kita disibukkan, dilalaikan dengan benda-benda lain, sehingga kan kita tak. Kalau sebenarnya orang fikir tentang dia punya dosa ni, kita takkanlah siang-siang hari buta kita nak menangis depan Allah, kita nak zuhur, kita nak pergi satu spot di masjid, kita nak berdoa lama, itu mana ada. Bila kita nak menangis, bila kita nak merayu dengan Allah, rayuan adalah pada waktu malam. Pada waktu itulah Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu pengampunan kepada kita pada waktu malam. Kita boleh tidur pula. Ini yang tak kena betul dengan kita ni. Super tak kena. Pada waktu rayuan dibuka tu, permohonan dibuka untuk hamba-hamba merayu, waktu itu yang kita tidur. Tengok. Nampak tak, tuan-tuan? Nampak kita punya tak normal betul. Kita punya dah buat salah. Lepas tu tak mau merayu pula dan tak mau datang pula pada waktu rayuan. Pada waktu rayuan adalah di malam hari. Jadi inilah mereka merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba-hamba Allah ni, malam mereka adalah malam mereka merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka dijauhkan, dipalingkan daripada neraka jahanam. Janganlah mereka masuk neraka jahanam kerana dosa-dosa mereka, ya Allah. Mereka merayu-rayu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, ni baru ayat tu. Ni kena bagi 4 sesi lah ni. Berapa sesi
dah setengah jam. InsyaAllah kita sambung lagi lah tuan-tuan. Sambung ayat yang ke berapa ni? 67 lah seterusnya. Besok kita sambung. Ni bukan 2 sesi lagi. Saya ingat 2 ke 3 sesi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan lah kita tak apalah. Kita lama sikit agar kita dapat tumpuan sikit dan dapat banyak pengajaran lah daripada ayat ni. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.